Bagi pendapat saya, warisan untuk mengekalkan Padi Huma ni hendaklah kita bangunkan dan kita pelajari macam mana nak tanam, macam mana nak jaga, macam mana kita nak hasilkan Padi Huma tradisional ni dia sejak turun-temurun lah. Macam peringkat kami ni kira okeylah, mana faham yang untuk tanaman Padi Huma ni golongan yang selepas kami ni tu. Kan bimbang-bimbangnya kita hanya di dalam cerita je. Di kampung tu ada Padi Huma, sedangkan generasi-generasi yang akan datang tu dia tak teruskan. Saya harap pada anak muda yang tak berapa cakna tentang Padi Huma ni, jadi kita bersamalah kita bangunkan ni Padi Huma tradisional ni dia sejak turun-temurun lah. Makanan turun-temurun, jadi kita generasi-generasi kita sambunglah sampai kita tak ada lah. Pasak Bumi kali ini membawa kita ke kampung orang asli Pian, Kuala Kurau, Temerloh, Pahang. Masyarakat di sini kebanyakannya terdiri daripada orang asli Jahun dan sebilangan kecil orang asli Semai yang masih tinggal di kawasan ini. Penempatan orang asli Pian ini berada di kawasan pinggir hutan dan dikelilingi Bukit Bukau dan Gunung Ganang. Sumber air melalui jaringan kampung Pian ini turut mempengaruhi penduduk setempat sekaligus membekalkan air bersih bagi tujuan peladangan sawit, getah dan tanaman kontan. Orang asli di sini meneruskan amalan nenek moyang mereka melalui perusahaan penanaman Padi Huma. Episod kali ini menceritakan kisah pengusaha Padi Huma mengikut cara adat orang asli Jahun. Okay, selamat datang ke Kampung Pian. Saya Muhammad bin Kuang sebagai batik Kampung Pian ni lah. Kampung Pian ni dia berasal daripada sejenis besi. Orang Jahun panggil Yen. Itu membuat pedang, dulu-dulu dapat pisau, parang kajip. Itulah. Jadi besi itu asyik jatuh ke air. Nama besi itu ialah Yen. Jadi daripada Yen tu kita tukar hinggalah ke orang luar panggil Pian. Tidak tu kalau dalam bahasa Jahun, Yen. Yang di sini boleh katakan 98% lah terdiri daripada Jahun. Ada seperti ada juga yang kahwin dengan Semai. Masa sekarang dah banyak campuran. Orang di Jahun ni dia mungkin dah perubahan muka kita dengan kita pada hari ini dengan cara hidup kita. Jadi kita susah nak biasa satu kaum tu kecuali dia bercakap. Di Malaysia, padi yang ditanam terbagi kepada dua jenis, iaitu padi sawah yang juga dikenali sebagai padi pendang dan padi huma ataupun padi bukit. Padi huma atau padi bukit merupakan sejenis padi yang ditanam di kawasan tanah mineral atau tanah tanpa bilangan air di kawasan lereng bukit. Padi huma ditanam di kebanyakan kawasan pendalaman oleh masyarakat orang asli di semenanjung Malaysia dan juga penduduk pribumi di Sarawak serta Sabah. Tanaman padi huma hanya terdapat di Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu dan sedikit di Johor. Kini hanya sebilangan kecil sahaja masyarakat orang asli yang masih meneruskan penanaman ini semata-mata bagi meneruskan warisan nenek moyang mereka. Ini kisah Ahmad Rizal, pengusaha padi huma orang asli Kampung Pian. Okey, nama saya Ahmad Rizal bin Fauzi, berumur 39 tahun, berasal dari Kampung Pian dan bersuku kaum orang asli Jahud, Semenanjung Malaysia. Okey, mengikut fakta sejarah Kampung Pian ni, Kampung Pian asalnya di seberang sana, di seberang sungai lah, Sungai Crown. Oleh kerana di masa itu pihak kerajaan ingin membangun masyarakat, jadi dipindah daripada seberang bawa ke di sinilah.
Di sini mudah untuk laluan jalan raya, api, air, mudahlah untuk pembangunan yang akan datanglah. Jadi pihak kerajaan telah pindah masyarakat Kampung Pian ni, asalnya di seberang sana dibuat ke sebelah ini. Nama saya Jafridin, anak lelaki Dola. Berasal dari Kampung Pian ni lah. Waktu umur saya 33, saya dah kahwin. Anak saya dah 3. Masyarakat orang asli telah mengamalkan penanaman pihuma sejak zaman nenek moyang mereka. Mereka yang bergantung pada tanaman padi huma sebagai makanan utama hanya menanam padi huma ini untuk kegunaan masyarakat kampung sahaja. Uniknya padi huma tidak memerlukan sumber air yang banyak seperti penanaman padi konvensional yang lain. Masyarakat orang asli di kalangan nenek moyang terdahulu akan menyimpan benih padi huma untuk kegunaan anak cucu mereka sendiri. Benih-benih padi ini akan disimpan rapi dan dianggap sebagai harta pusaka. Amalan ini masih diteruskan dengan menyimpan benih padi kepada waris generasi mendatang. Benih yang disimpan oleh penjaga warisan benih hanya akan dikeluarkan bagi kegunaan anak cucu. Bagi masyarakat orang asli Kampung Pian, benih padi seumpama emas sangat bernilai, bukan sahaja untuk kelangsungan hidup, tetapi untuk kelangsungan adat budaya masyarakat orang asli Jawa. Mempertahankan adat pusaka adalah seperti memelihara budaya dan kelangsungan identiti orang asli itu sendiri. Okey, padi huma ni asalnya mengikut cerita pada tok nenek dulu. Benih tu telah dibawa daripada Indonesia, Riau, Pagaruyung lah. Sebab adat dan juga cara hidup masyarakat Jahut ni dengan yang masyarakat di Riau, Pagaruyung tu sama. Dan bila sampai di sini, bagi menjamin benih asal tu sampailah ke hari ini kekal, seluruh penduduk Kampung Pian ni dia telah menetapkan kalau kita dapat dalam 50 kilo tu, maka 20 kilo tu untuk benih, 30 lagi untuk dimakan lah. Bila kita dapat benih tu, kita kena jagalah, jangan terkena air ataupun di tempat yang khas lah. Kita letak tempat yang selamat, jadi menjamin kualiti benih tu. Proses pertama sebelum proses membenih dijalankan adalah proses yang digelar sebagai merepis rumput atau membuang rumput. Rumput-rumput liar dicabut di sekitar tempat pembenihan kerana dikuatiri rumput-rumput liar akan mengambil zat tanah, terutama sumber air. Kehidupan rumput di sekitar tapak penanaman padi boleh menggugat pertumbuhan benih padi huma. Sebelum kita nak menanam padi huma ni, peralatan yang penting ni lah penugal. Penugal tu macam kayu tu, di hujung ni dia bentuk dia tajam lah. Penugal tu dia akan ditugal di tanah ni, dia akan membentuk satu lubang. Pekerjaan tu telah dilaksanakan oleh kaum lelaki. Jadi kaum perempuan pula dia akan mentabur ataupun meletak benih-benih tadi. Tak banyak, tak kurang. Saya akanlah dalam satu lubang tu ada 10 biji ataupun 12 biji gitulah. Dia jangan lebih penuh lubang tu. Kalau lubang tu tinggi ni, benih tu belah bawah. Dia punya kesan dia esok 2-3 hari contoh hujan kan. Hujan tu akan tutup dengan lubang-lubang tadi. Selamat daripada gangguan burung-burung lah. Memang dia tak perlukan air. Air yang sekadar ada. Jangan tak ada langsung. Kalau tak ada langsung tu dia akan menjadi rosaklah pokok tu. Sebab itulah bila menugal dia tetapkan bulan 8 tu start menugal. Bulan 8, 9, 10. Sebab bulan 11, 12 tu hujan. Untuk pokok padi huma ni dia akan naik. Lepas tu dia akan bercabang. Pertama, cabang kedua, cabang ketiga.
dalam cabang yang ke 6 ke 8 tu dia akan keluar dah dia punya umut ataupun dia punya bunga tadi, bunga padi. Yang masa nak jadi pokok nak keluar dia punya bunga tu 3 bulan. Macam anak buah saya Anjek tadi, Junaidi, nama kampung Punggik Anjek kan. Walaupun dia memang tak minat nak ladang ni, kena panas dalam miang lagi dengan rumput apa kan. Saya paksa juga. Oleh kerana kalau saya tak buat begitu pada anak muda yang ada di kampung ni, maka generasi akan datang tu tak tahu. Jadi suka tak suka, itulah dahulunya yang membesarkan beliau dengan bersumberkan makanan lah, asbab makanan pada huma tadi. Dapat membesar sumber makanan daripada padi huma. Jadi saya ajak sekali, oh inilah orang tua kita dulu buat untuk kita kan. Kita tak tahu. Macam saya dulu juga saya tak tahu macam mana. Saya ikut ayah saya ke ladang kan, ikut mak ke ladang daripada mula sampai akhir untuk menghasilkan padi huma. Dalam kaedah yang kita buat untuk merumput tadi ataupun kami panggil ni meripis rumput tu, kalau kita tak melaksanakan rumput tu akan naik. Bila naik dia akan selimuti padi lah. Rumput menang, padi kalah. Maksudnya tadi kita kena bersihkan sumber-sumber lain makanan tu, air ataupun daripada sumber angin ataupun itulah, dia tak cukup untuk pokok padi tu. Jadi bila rumput lain tak ada, tinggal padi je, maka makanan tu 100% hanya untuk padi. Untuk padi huma ni 100% organik. Baja tak ada, racun serangga tak ada. Dia jaga kawal rumput saja. Sebab di rumput tu banyak-banyak lah. Dengan serangga duduk kat rumput tu, dia akan merosakkan batang padi tu. Bila dah bersih, tak ada lah. Selepas 5 atau 6 bulan dari mula proses benih, maka tibalah proses menuai. Rata-rata dijalankan oleh kaum wanita. Menuai padi huma memerlukan teknik sendiri agar hasil padi tidak rusak dan mudah diceraikan sehingga menjadi beras. Kebiasaannya, seluruh penduduk wanita di Kampung Pian ini akan bergotong royong bagi menjalankan aktiviti menuai. Kalau dulu kami raut buluh. Zaman dulu lah, tak. Sekarang ni dia kira moden sikit. Pakai mata pisau yang kecil tu. Jika dulu kami raut yang buluh tu bagi tajam, lepas tu kami cari pokok pulai. Lepas tu kami akan buatlah reka bentuk tu. Reka bentuk tu ada pemegang dan juga ada pemetik. Pemetik tu maksud kita pegang batang tu, boleh kita petik buah. Hanya petik buah je, bukan petik batang dia. Mana nampak buah, kita petik. Nampak buah, kita petik je. Dengan menggunakan kaedah tuai ni. Yang terlibatnya yang untuk menuai tu kebanyakannya perempuan. Daripada hibong tadi, yang dukung tu hibong, nak bawa ke rumah ataupun di pondok, maka yang perempuan tadi, bila dah cukup masa, dia akan beritahu yang kaum lelaki tadi ataupun perempuan tadi ada lagi tenaga yang untuk mengangkut ke pondok tu, lelaki dengan perempuan boleh. Yang untuk menuai ni kebanyakannya perempuan dah. Selepas padi dituai, padi tersebut akan melalui proses mengeret atau memijak padi bagi menceraikan buah padi dari tangkai. Kali ini penduduk kampung dari golongan lelaki akan bergotong royong melakukan acara mengeret. Selepas tuai, proses seterusnya diletak di bangsal. Okey, setelah letak di bangsal, kaum lelaki akan mulakan tugas lah, itu mengirik. Mengirik tu memijak padi lah untuk meleraikan biji dengan tangkai tadi. Proses tu mengambil masa sampai buah tu habislah daripada tangkai tu. Daripada tangkai tu dia prosesnya dalam 2
dua kali lah. Proses yang pertama. Lepas tu proses kedua tu bila dia dah rai tu dia letak tempat lagi. Dia dah masuk yang tempat kedua tu dia irik lagi, pijak lagi, dia rai. Yang tu lah. Proses memijak mengambil masa di antara 2 sehingga 3 jam. Padi yang terkeluar dari tangkai akan diasingkan dan bersedia untuk dijemur di bawah panas matahari yang terik. Tujuan padi ini dijemur adalah bagi memastikan ianya mengeras bagi memudahkan padi itu melalui proses menumbuk. Dia dah habis proses mengirik, dia dah siap. Dia kumpul satu tempat. Okey, esok nak masak belah pulut lah. Maka pulut tu dia ambil tampil dulu dengan jeru tu tampil. Lepas tampil tu yang dah bersih, betul bersih tu, itulah akan dijemur. Kebiasaannya untuk menjemur ni pukul 12 tu sampai pukul 1, 2, 3 cukup dah. Kalau panas terik lah, kalau duduk tu sampai pukul 4. Bila siap pukul 4 tu, itulah sesi untuk menumbuk padi pula. Proses tumbuh adalah salah satu aktiviti yang paling ditunggu-tunggu oleh penduduk kampung. Kebiasaannya, kaum wanita akan terlibat dalam upacara ini. Proses menumbuk boleh dilakukan di antara 2 sehingga ke 4 orang. Proses menumbuk ini dilakukan secara penuh seni. Cara menumbuk dijalankan mengikut tempo, seolah-olah ada suatu bunyi muzik kedengaran hasil dari bunyi tumbukan padi huma ini. Menumbuk ni kebanyakannya kaum wanita lah. Untuk kemahiran kaum wanita ada 4 orang ataupun 5 orang. Bagi proses untuk mendapatkan beras tadi. Kalau berdua biasanya dia letak sikit. Bila bertiga dia atas sikit padi dalam lutung tu. Bila berempat tu dia ada paras dia. Dia sekat-sekat tu dia dah tahu dah sukatan berapa orang. Kalau contoh kita ambil sikit, yang menumbuk tu 4 orang. Hancur terus beras tu. Mana beras tu tak berapa titik dah. Bila di jiwa kita masih lagi muda dan mentah kulihat hijau. Selepas siap ditumbuk, maka pengasingannya proses seterusnya tampi bagi mengasingkan dia punya habuk yang kulit padi tadi. Lepas tu padi yang berkualiti dengan padi yang halus-halus lah. Padi halus tu. Beras tu diasingkan. Proses ni dalam kita lihat ada yang halus sekali, ada yang untuk dapat dimasak dan juga ampas kulit padi ini. Bagi masyarakat kami lah, dulunya nak cari lauk payah kan. Dulu bila kita tanam padi huma ni, laukkan sambal pun sampai 2 pinggan pun habis. Maksudnya tadi kita tanam padi huma, kita tanam cili padi tu, kita tutup sambal. Yang tu lah dengan bersemulakan sedikit minyak kelapa. Itulah dia punya bahan untuk makanan masa tu. Untuk setakat ni untuk jual komersial tu tak ada lagi. Dulu melibatkan dia macam semangat lah. Kalau jual ni dia tak berapa kenyang apa kan. Kira gitulah. Jadi masyarakat fikir kita tak payah jual lah. Kita makan kalau sebagai seru hati hadiah apa tu dibolehkan. Itulah. Bagi pendapat saya, warisan untuk mengekalkan padi huma ni adalah kita bangunkan dan kita pelajari
macam mana nak tanam, macam mana nak menjaga, macam mana kita nak hasilkan padi huma tadi. Macam peringkat kami ni kira okeylah, mana faham yang untuk tanaman padi huma ni golongan yang selepas kami ni esok. Kan bimbang-bimbangnya kita hanya di dalam cerita je. Di kampung tu ada padi huma, sedangkan generasi-generasi yang akan datang tu dia tak teruskan. Saya harap pada anak muda yang tak berapa cakna tentang padi huma ni, jadi kita sama-samalah kita bangunkan ni padi huma tradisional ni, dia siap turun-temurun dah. Makanan turun-temurun, jadi kita generasi-generasi kita sambunglah sampai kita tak adalah. Gitu. Iha bangsa Yahud. Nak doh tek pusaka nenek moyang Bok Hama. Betul sampai bertahan kunon pusaka dok. Kalau yang ihek han jaga nyah lagi. Iha rasa sedih. Ni ada halang warisan dok akan roj. Nyah lagi hak o kaum warisi kai kampung Pian tu. Kalau iwang nak ihek, hak ramak-ramak muda tu. Warisan hak ok ke kampung Pian tu akan lenyap satu persatu. Iha jah bangsa Yahud. Iha jah bangsa Yahud. Iha jah bangsa Yahud. Tapi boleh tinggal bunda. Tapi kalau saya minta tapi tari saya minta tari. Jangan caca, celu jangan celu. Ikut saja, kita ikut saja. Apa arah segala dengar dayung anak dayung kecil tua muda. Tabi kalau adik abang sejak jangan jangan minta laju pindu bulu pindu. Minta laju, jangan cacat, jangan kiri